Oke, salam dan salam sejahtera dan ulasan saya berkenaan dengan kenyataan yang dikeluarkan oleh ahli Parlimen Pendang di Harakah Diari, yang mana kenyataan itu beliau mengatakan bahawa baginda turut mengiktirafkan kejayaan yang dilakukan semasa negara diterajui oleh Perikatan Nasional sebelum ini. Dan beliau juga berkata titah yang di-Pertuan Agong juga disentuh juga zaman PN atau kerajaan yang dipimpin oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin dan Datuk Sri Ismail Sabri, yang dilihat merupakan perkembangan ekonomi semakin baik dan 1% yang amat baik dalam pembangunan ekonomi. Jadi apa yang saya lihat, saya ulang-ulang video titah yang di-Pertuan Agong hari ini, saya tidak nampak bahawa yang di-Pertuan Agong memuji kerajaan Tan Sri Muhyiddin Yassin. Malah kita juga tidak mendengar yang di-Pertuan Agong menyebut nama Tan Sri Muhyiddin Yassin itu ataupun beri ucapan terima kasih berkenaan dengan kerajaan Tan Sri Muhyiddin Yassin. Kalau tidak percaya, kita tonton ini video dulu. Sekalung tahniah buat Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim, Ahli Parlimen Tambun yang telah dilantik oleh Beta sebagai Perdana Menteri Malaysia yang ke-10, serta kepada seluruh barisan jemaah menteri Kerajaan Perpaduan. Syabas juga kepada Memanda Perdana Menteri yang telah membuktikan keabsahan beliau melalui usul undi percaya di Dewan Yang Mulia ini pada 19 Disember 2022 yang lalu. Pada kesempatan ini juga, Beta ingin merakamkan ucapan terima kasih kepada Yang Berhormat Datuk Seri Ismail Sabri bin Yaakob, Ahli Parlimen Bera, di atas segala jasa dan sumbangan bakti beliau menerajui negara sebagai Perdana Menteri yang ke-9. Ahli-ahli yang berhormat, Beta menyambut baik permuafakatan yang tercapai di kalangan pimpinan parti-parti kerajaan perpaduan Malaysia yang selari dengan cetusan hasrat murni Beta untuk membentuk sebuah kerajaan yang stabil dan lagi utuh. Dengan demikian, kerajaan Beta boleh menumpukan daya usaha untuk memperkuatkan tekad bagi menjamin kestabilan politik dan menjana pertumbuhan ekonomi yang akan menjamin kesejahteraan rakyat Beta. Dan Beta menghargai pengenalan inisiatif negara madani yang merangkumi aspek-aspek kemampanan, kesejahteraan, daya cipta, hormat, keyakinan, ihsan dan rahmah. Jadi inilah satu propaganda ataupun kenyataan yang dikeluarkan oleh pimpinan PAS dan juga Perikatan Nasional apabila rakyat dan negara ini boleh melihat secara live berkenaan dengan titah yang di-Pertuan Agong, tetapi mereka mengeluarkan kenyataan yang jauh berbeza daripada yang sebenarnya. Seolah-olah mereka boleh mengolah lagi satu kenyataan lain, yang mana apabila seperti mana yang saya katakan tadi, dia berkata bahawa yang di-Pertuan Agong ada bertitah mengatakan juga yang di-Pertuan Agong ada mengiktirafkan kejayaan yang dilakukan oleh mereka. Padahal yang di-Pertuan Agong memuji Datuk Seri Anwar Ibrahim, mengiktiraf kerajaan Datuk Seri Anwar Ibrahim, dan juga memuji Perdana Menteri yang ke-9 iaitu Datuk Seri Ismail Sabri. Dia tidak menyebut Tan Sri Muhyiddin Yassin. Jadi ke mana Tan Sri Muhyiddin Yassin? Sepatutnya yang di-Pertuan Agong mengiktiraf ataupun menyebut nama Tan Sri Muhyiddin Yassin sebagai Perdana Menteri yang berlaku di zaman beliau menaik takhta sebagai yang di-Pertuan Agong. Tetapi apa yang kita dengar, tidak. Dia hanya menyebut sampai ke Perdana Menteri yang ke-9. Dan dia ada menyebut kerajaan itu tumbang disebabkan oleh peletakan Tun Dr. Mahathir Mohamad sebagai Perdana Menteri yang ke-7. Jadi disambung oleh pergolakan politik dan akhirnya berlakunya kerajaan pintu belakang. Akhirnya mereka parti yang kalah boleh memerintah dan kita melihat impaknya. Dan di sini dia mengatakan bahawa dalam titah baginda disentuh juga zaman PN dan
ada atau kerajaan yang dipimpin oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin, Datuk Sri Ismail Sabri, yang dilihat merupakan perkembangan ekonomi semakin baik dan satu peratusan yang amat baik dalam membangun ekonomi. Mana ada? Inilah saya kata, pemimpin PAS pandai-pandai yang mereka cerita, sedangkan rakyat boleh mendengar live. Jadi dia kata di sini, justru diharapkan perkara itu diteruskan oleh kerajaan BNPS, katanya ketika diumungi. Dan di sini dia banyak menekankan isu ekonomi, yang mana dia juga mempersoalkan isu Menteri Ekonomi, yaitu Rafizi Ramli, yang dia kata dulu semasa menjadi pembangkang begitu banyak kritikan, tetapi kini bila beliau dilantik menjadi Menteri Ekonomi, tidak ada satu pun perancangan yang kita lihat sebagaimana yang mereka cakap dahulu dapat diatasi, sehingga kes telur yang mahal, ayam yang mahal pun diberi ulasan seperti main-main saja. Jadi saya rasa pimpinan PAS ataupun kita tahu Perikatan Nasional ini, mereka tidak perlulah memainkan isu ini, kerana kita tahu rakyat juga kenal siapa dia ahli parlimen pendang ni. Apabila berada dalam kerajaan tidak memainkan peranan pun, dan egois mereka ni apabila menjadi kerajaan begitu tinggi, tidak melihat kepada apabila media nak cakap dengan mereka pun kita tengok pernah bagaimana mereka buat. Jadi inilah sikap mereka. Hari ini mempertikaikan Saudara Rafizi Ramli menjadi Menteri Ekonomi. Ekonomi negara kita ni yang dah rosak teruk, bukan boleh diperbaiki macam memperbaiki dinding rosak. Besok beli simen, esok beli batu, esok beli pasir, kita tampal lubang tu, dah selesai. Bukan macam tu. Itu yang masalahnya. Harga kenaikan kos. Contohnya, kita yang tak tahu ekonomi pun kita boleh baca. Apabila kerajaan Perikatan Nasional itu menjadi kerajaan, dan akhirnya pelabur lari, pelabur luar negara nak masuk pun tidak ada kepercayaan, kerana mereka tahu bahawa ini kerajaan bukan terbentuk daripada mandat rakyat. Dan akhirnya waktu Covid lagi, mereka terpaksa membuat pinjaman, duit yang begitu banyak, dan berlakunya ketirisan yang begitu besar. Akhirnya hari ini rakyat yang merana, tetapi mereka nak suruh kerajaan yang ada hari ini menyelesaikan. Sedangkan yang buat masalah ini adalah mereka. Kenapa negara kita ini berada dalam kondisi yang begitu teruk hari ini? Walaupun negara kita ini memang dilanda oleh permasalahan ekonomi dunia, tetapi hakikat yang sebenarnya adalah disebabkan oleh kerakusan ahli politik yang merompak duit kerajaan melalui tender projek yang dilakukan secara direct nego, ataupun mereka melakukan open tender ini melalui suku sakat mereka, yang mana ini adalah tidak mempunyai ketelusan lagi, dan banyak perkara yang terlalu lompong, yang terlalu sukar untuk kita hentikan sekarang. Tetapi kita perlu hentikan kerana penjimatan yang kita perlukan ini untuk dikembalikan kepada rakyat, dan pemborosan yang telah dilakukan oleh kerajaan terdahulu ini adalah merosakkan negara. Kerana setiap pencurian yang mereka lakukan, setiap rasuah yang mereka lakukan secara besar-besaran, wang itu mereka tidak simpan di dalam bank, ataupun mereka letak di akaun pesisir pantai, umpamanya akaun luar negara yang mungkin tidak kita ketahui begitu banyak. Jadi ini menyebabkan kejatuhan nilai mata wang kita ini sendiri, disebabkan oleh kerakusan ahli politik ini. Kalau terus-terusan seperti ini, maka kita rakyat yang menderita. Jadi pemimpin PAS bolehlah, pemimpin Bersatu bolehlah cerita seenak-enak mereka, tetapi mereka membuat propaganda ini untuk mereka nak tutup kesalahan mereka, yang mana mungkin apabila kerajaan ini boleh memerintah lama sedikit lagi, dan kita tahu siapa yang melakukan penyelewengan begitu banyak, bukan untuk mencari masalah orang, mencari ataupun dari sudut dendamnya, bukan, tetapi daripada sisi kita harus menangkap dalang-dalang yang telah pun berlaku dalam kerajaan, ahli-ahli politik yang menjadi dalang daripada permasalahan ini. Itu perlu kita heret ke muka pengadilan. Ini sebenarnya. Jadi hari ini pemimpin PAS, pemimpin Bersatu ini nak berkokok, membuat pertikaian, membuat kenyataan-kenyataan yang tidak ada pun saya mendengar yang Di-Pertuan Agong memuji kerajaan Perikatan Nasional, memuji Parti Bersatu, memuji Tan Sri Muhyiddin Yassin. Tak ada. Yang saya dengar ada, itulah video yang kita tonton tadi. So, kita rakyat fikir-fikirkan.
mana baik, mana buruknya. Di sini pun sudah jelas kita lihat yang di Pertuan Agung pun tidak berminat dengan kerajaan Perikatan Nasional Tan Sri Muhyiddin Yassin itu. Sekian, terima kasih.